Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Karina Adela binti Minakhir. Saya akan memberi penerangan tentang pengenalan dan jenis-jenis banjir yang terdapat di Malaysia. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, banjir ialah keadaan air menenggelami atau mengenangi kawasan yang luas. Banjir boleh berlaku di kawasan rata atau rendah ketika kadar air dibekakan oleh hujan lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Kelebihan air akan terkumpul di suatu tempat dan kadang-kadang boleh mencecah ke dalaman berbahaya. Tanah permukaan boleh menjadi tepu dengan air yang menghentikan penyusupan air yang berkesan. Penyusupan juga lambat di kawasan tanah beku, batu, konkrit, kawasan berturap atau berbumbung. Banjir kawasan bermula di kawasan rata seperti dataran banjir dan di kawasan depresi, tempatan yang tidak tersambung ke saluran aliran kerana hala laju aliran darat bergantung pada cerun permukaan. Terdapat beberapa jenis banjir di Malaysia, iaitu banjir kilat, banjir monsun, banjir pantai dan banjir genang. Saya akan menceritakan sedikit tentang banjir-banjir ini. Banjir kilat ialah jenis banjir khusus yang berlaku dalam jangka masa yang singkat selepas kejadian hujan. Biasanya kurang daripada 6 jam. Ia selalunya disebabkan oleh hujan lebat atau berlebihan dan berlaku di kawasan berhampiran sungai atau tasik. Tetapi, ia juga boleh berlaku di tempat yang tiada badan air berdekatan. Kemudian, banjir monsun. Banjir monsun ialah banjir yang disebabkan keamatan hujan yang tinggi dan berterusan melebihi 6 jam pada musim monsun timur laut atau terkunjung, iaitu pada bulan November hingga Mac. Manakala banjir pantai ialah banjir yang disebabkan keamatan hujan yang tinggi dan kenaikan air laut semasa air pasang dan melebihi aras air sungai atau tebing sungai. Akhir sekali, banjir genang. Banjir genang ialah banjir pasang surut yang berlaku di kawasan rendah di mana air tidak dapat mengalir keluar dengan baik. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah Balkis. Hari ini saya akan membentangkan faktor-faktor yang boleh menyebabkan banjir. Dasar-wasar ini, banjir boleh berlaku melalui pelbagai faktor. Antaranya adalah hujan yang berterusan. Apabila tibanya musim monsun, ia menyebabkan hujan berterusan tanpa henti. Rekod hujan yang luar biasa menyebabkan kawasan tanah rendah telah ditenggelami oleh air banjir. Selain itu, proses pembadaran juga boleh menyebabkan banjir kerana pada arus kemodenan ini banyak bangunan dinaikkan. Hal ini menyebabkan tanah kawasan bukit menjadi tebus guna untuk menampung kawasan bertanah rendah. Seterusnya, pemedapan dan hakisan sungai merupakan salah satu faktor. Ini kerana pembuangan sisa domestik yang dibuang secara berluasa ke dalam sungai. Ia melalui pembuangan sampah oleh orang ramai dan pembuangan sisa-sisa daripada industri. Ia menyebabkan sungai menjadi cetek. Bukan itu sahaja, pemusnahan kawasan hutan tadahan juga menyebabkan air hujan yang turun tidak dapat diserap oleh tumbuhan, malah terus mengalir ke sungai. Ini menyebabkan air sungai melimpah keluar, menyebabkan kawasan bertanah rendah akan ditenggelami oleh air banjir. Akhir sekali, sistem pemparitan yang tidak terancang menyebabkan banjir kilat sering berlaku. Sistem pemparitan yang tidak banyak serta cetek menyebabkan air melimpah keluar daripada longkang dan bertanggung di kawasan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Ainur Maisarah binti Muhammad Zamri akan membentangkan kesan apabila berlakunya banjir di Malaysia. Kesan apabila berlakunya banjir terbahagi kepada dua, iaitu kesan jangka masa pendek serta kesan jangka masa panjang. Antara kesan jangka masa pendek apabila berlakunya banjir ialah risiko berlakunya lemas kerana paras air yang tinggi serta arus yang deras. Kesan kedua ialah risiko mengalami luka kecederaan apabila terdapatnya haiwan-haiwan berbisa atau terpijak benda tajam.
Banjir juga boleh menyebabkan berlakunya renjatan elektrik kerana elektrik boleh mengalir melalui air yang menyebabkan renjatan elektrik. Kesan jangka masa pendek yang terakhir ialah banjir memberikan kesan kepada kesihatan seperti penyakit bawaan air, hipotermia serta risiko jangkitan. Seterusnya, antara kesan jangka masa panjang apabila berlakunya banjir ialah seperti kesan psikologi kepada mangsa banjir kerana trauma dengan musibah banjir yang melanda. Kesan kedua ialah berlakunya kerosakan infrastruktur seperti kerosakan jalan raya dan jambatan runtuh. Kesan seterusnya ialah merosakkan harta benda kerana terdedah kepada air dalam satu tempoh masa yang lama. Kesan jangka masa panjang yang terakhir apabila berlakunya banjir ialah berlakunya kenaikan harga barangan keperluan kerana barangan tersebut sukar untuk didapatkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia Hayani binti Nur Azman dari KPP dan saya akan mengulaskan mengenai cara-cara mengatasi banjir. Seperti yang kita tahu di negara kita ini, fenomena banjir ini suatu norma yang sering berlaku ketika musim-musim monsun, terutamanya di kawasan pantai timur. Antara langkah-langkahnya adalah melibatkan infrastruktur semula jadi. Pertama sekali, kita boleh memulihkan kawasan tangkuman air bagi menampung air hujan yang lebat ketika musim-musim monsun. Seterusnya, kita boleh memulihkan kawasan perhutanan kita supaya pokok-pokok ini dapat menyerap air dan juga mengelakkan tanah runtuh dan juga banjir kilat. Seterusnya adalah kesiapsiagaan komuniti. Seperti yang kita tahu, apabila tibanya musim banjir, beberapa tempat di Malaysia akan terjejas teruk. Contohnya Kuala Krai dan juga Taman Seri Muda di Shah Alam. Maka, komuniti perlulah tahu untuk merancang pemindahan mereka dengan teliti, seperti berpindah ke pusat penempatan sementara di sekolah-sekolah di kawasan mereka. Seterusnya adalah tahu bagaimana untuk bertindak dalam situasi kecemasan, seperti membawa dokumen-dokumen penting dan juga menutup bekalan elektrik. Dan juga mereka perlulah tahu bagaimana untuk berhadapan dengan situasi banjir. Maka mereka perlulah mendidik diri mereka tentang hal ini. Selain itu, pengurusan tanah juga boleh menjadi cara-cara untuk mengatasi banjir. Contohnya adalah penguasaan penebangan hutan. Dengan ini, kerajaan perlulah memantau aktiviti penebangan haram yang berlaku di hutan-hutan kita. Dan juga seterusnya adalah pertanian lestari. Dengan pertanian lestari, kita dapat menanam pokok-pokok dengan lebih banyak dan juga menjana ekonomi kita, sekaligus mengelakkan banjir-banjir kilat daripada berlaku. Assalamualaikum, nama saya Nur Adila Wan Zulkifli. Hari ini saya akan membentangkan contoh kawasan yang terlibat dengan banjir di Malaysia. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut akan dijangka berlaku pada bulan November 2023 sehingga Mac 2024. Pada fasa awal monsun timur laut iaitu bermula daripada November 2023 sehingga Januari 2024. Hujan lebat dijangka akan berlaku di negeri Johor, Barat Sarawak dan negeri Pantai Timur iaitu Kelantan, Pahang dan Terengganu. Antara bencana banjir besar yang pernah berlaku di Malaysia ialah pada tahun 2014 iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Perak. Air naik dengan sangat cepat sehinggakan penduduk tidak mampu untuk menyelamatkan harta peribadi mereka. Kerana kebiasaannya, apabila tiba musim tengkujuh, mereka akan bersedia dengan lebih awal untuk menghadapi bencana banjir yang akan berlaku. Sekian, itu sahaja daripada saya. Hai, saya Johanna Nasrin binti Muhammad Rizal. Sebagai penutup, saya ingin menyatakan tanggungjawab pelbagai pihak dalam mengatasi isu banjir ini. Yang pertama ialah kerajaan.
kerajaan perlu memastikan sistem perparitan berfungsi dengan baik agar aliran hujan tidak bertakung seterusnya menyebabkan banjir kilat. Pengawasan terhadap projek-projek pembangunan yang mempengaruhi saliran air juga harus kerap kali dilakukan. Yang kedua ialah tanggungjawab masyarakat. Masyarakat mestilah membuang sampah di tempat yang disediakan. Sampah yang terlalu banyak menyebabkan longkang tersumbat dan mengganggu sistem perparitan. Kita juga haruslah memahami risiko banjir ini agar sentiasa bersedia apabila banjir berlaku. Yang terakhir sekali ialah tanggungjawab badan bukan kerajaan. Mereka boleh menganjurkan kempen-kempen kesedaran kepada masyarakat, pelajar sekolah dan di kawasan kejiranan. Selain itu, mereka juga boleh mengumpul dana untuk projek pencegahan serta bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Sekian daripada kami. Terima kasih.